Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا ارحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para pendengar, hadirin, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada ketika ini ataupun pada saat ini kita dapat sama-sama menghayati dan meneruskan kehidupan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini kita akan berbincang ataupun berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan matlamat hidup manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah ataupun beribadat kepadaku. Daripada ayat yang baru kita baca tadi jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala di samping membuktikan kemahakuasaannya mencipta pelbagai makhluk, pelbagai perkara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia termasuk jin adalah untuk beribadat kepadanya. Sebab itu hidup kita ini kalau dibandingkan ataupun kalau dibuat perbandingan dengan makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya, manusia merupakan makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang luar biasa. Karena itu di antara keluarbiasaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ialah kita mempunyai nafsu, kita mempunyai akal fikiran, kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai rasa kasih sayang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, justru itu kalau kita mau melihat betapa Allah Subhanahu wa taala telah ataupun menjadikan ataupun menciptakan makhluk sama ada di muka bumi ataupun di langit, di darat dan sebagainya, bolehlah kita katakan di kategori kepada 4 penciptaan. Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang tidak ada nafsu tetapi ada akal fikiran. Maka itu adalah golongan malaikat. Golongan malaikat ini sebagaimana yang kita belajar ataupun kita tahu, ianya salah satu rukun iman kita, iaitu percaya kepada malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat ini diciptakan memiliki akal fikiran tanpa ada nafsu. Sebab itu mereka tidak ada perasaan ataupun jantina dan sebagainya. Dan kalau kita lihat semasa Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, maka para malaikat ini mempunyai peranan ataupun mempunyai tanggungjawab masing-masing. Ada yang rokok, ada yang sujud, ada yang bertasbih dan sebagainya. Karena merujuk kepada firman Allah Ta'ala tadi, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syariat para malaikat ini kita tidak sama dengan syariat manusia. Yang kedua iaitu ada nafsu, tak ada akal. Makhluk yang dicipta yang kedua ini ialah bernafsu tapi tidak berakal. Ini merujuk kepada penciptaan haiwan. Haiwan, kita lihat haiwan macam mana dia punya cara hidup, macam mana budaya haiwan. Sebab itu haiwan ini dia sifatnya tidak ada pertimbangan, ikut nafsu sahaja.
Kalau kita tengok ayam ataupun kucing tu, kalau dia nak membinasakan dia punya anak ataupun membinasakan sesiapa saja yang di sampingnya, dia akan berbuat demikian kerana dia mengikut telunjuk hawa nafsu. Ya. Sebab itu kalau kita tengok haiwan ini, dia tidak ada pertimbangan ataupun tidak ada belas kasihan. Kalau manusia dia lain, ya. Yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang tidak ada akal dan tidak ada nafsu juga. Ini pelik sikit. Ya. Kita rasa pelik, tetapi sebenarnya dia mudah kita nampak, mudah kita perolehi, seumpama ataupun seperti pokok-pokok, ya. Pokok, ya, kereta, TV, telefon dan sebagainya, ya, walaupun pada pandangan mata kasar kita diciptakan oleh kita manusia melalui teknologi, dan teknologi itu juga ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita. Ya, maknanya tiada nafsu dan tidak juga ada akal pikiran. Dan makhluk yang keempat, yaitu ada nafsu dan ada akal, yaitu kita manusia. Ya, kita ada nafsu, kita ada akal. Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan akal, beri kelebihan nafsu untuk kita mengimbangi kita punya kehidupan ini. Maknanya ada pertimbangan-pertimbangan, tidak sewenang-wenang ataupun tidak menuruti kehendak hawa nafsu sahaja, mesti ada pertimbangan akal fikiran yang sehat. Dan di sinilah kemuliaan manusia. Manusia boleh mencipta, manusia boleh bercita-cita untuk kemajuan dan sebagainya kerana akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Jadi empat ataupun jenis-jenis makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, termasuk kita manusia, jelas kepada kita bahawa manusia dicipta ataupun pertanggungjawabkan untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dan hadirat para penonton sekalian, sebagai rumusannya jelas kepada kita bahawa sebagai mukadimahnya, Allah Subhanahu wa taala mencipta jin dan manusia, iaitu kita, adalah untuk mengabdi diri dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada sesi yang seterusnya kita akan sambung ataupun kita akan bincang lagi tentang ibadat ataupun tentang bahagian-bahagian ibadat di dalam Islam. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.